Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Siapa? Ni balik kau tak tengok kitab Orang tunggu saya tu berdiri. Kau tunggu saya, kau tanya buku surat, dia cari-cari, kau berdiri. Sebab tu untuk ilmu ni belum tentu kita dah semak dulu. Faham? Baru cepat pandai. Ni mengaji kitab tinggi. Tapi kitab tinggi, kita tak dalam hari. So apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Dan sabda Rasulullah, man talaba syai'an bijaddih wajadah. Situ. Artinya barang siapa menuntut akan suatu dengan bersungguh-sungguh, Tuhan ijtihad, ya, nasaya diperolehnya. Sebab Tuhan janji tu, wadazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh jalan kami akan bukakan jalan ni. Dengan syarat bersungguh-sungguh. Jangan seperti sangka setengah daripada orang yang jahil. Katanya, tiada orang pada masa ini yang mempunyai makam wilayah. Sekarang nak cari wali, mana ada syekh? Wali zaman dulu, sekarang ni mana ada? Tu orang jahil yang cakap itu. Sebab kalau abdal ni, Tuhan ganti tak putus. Abdal bin umati salasun wahwim takun mul'ab. Ya, abdal, wali abdal 4 aku ada. Atau turunkan abdal tu apa? 50. Setengah riwayat 30. Wabihim tuntakumul ad, dengan doa mereka Tuhan nak maknanya datangkan segala maknanya nikmat-nikmat kita dapat ni. Banyak daripada doa-doa para abdal yang Tuhan set benda tu sendiri dah. Bermaknanya wali tak putus, ada. Cuma mereka di akhir zaman banyak bersembunyi dan mereka tak menzahirkan. Tiada orang pada masa ini yang mempunyai makam wilayah. Kalau tanya macam ni, tanya kau Tuhan ke? Dia tanya kau Tuhan ke? Taklah Tuhan ni. Engkau pula menentukan pandai. Ya, kalau Tuhan nak jadikan wali dari kat mana boleh jadi. Kalau nak jadi rasul, walaupun Fir'aun pelihara orang tu, dia nak tarik bukan jadi wali, jadi nabi lagi rasul, ulul azmi. Tu kalau Tuhan nak. Kalau Tuhan tak nak pula, ya, Musa yang dipelihara oleh Jibril, kufur. Tanya keling tu keling. Hilu tu kita tanya dia. Dalam agama lu ada nama Musa tak? Ada kan? Musa Samiri tu. Yang buat patung tu. Ya. Dia pelihara dia apa? Jibril pelihara, tapi akhirnya dia apa? Kafir. Kalau Tuhan tak nak, dia kafir. Kalau Tuhan nak, ya, macam mana jahat pun dia boleh jadi wali. Tak ada hak Tuhan. Dia boleh tarik sekejap je. Ya. Ni banyak orang terkeliru ni sekarang. Mana ada wali-wali syekh gitu kan. Dia cakap tu padahal dia yang malas. Dia malas nak menerokai jalan para aulia. Jadi senang dia kata tak ada gitu. Kerana zaman ni sudah akhir, maka perkataan ini mardud, ditolak, dibaling ke laut. Kerana apa tu cakap gini? Kena hasad. Ya, sebab kalau orang cerita wah orang ni wali, dia pun hasad dengki. Dia kata mana ada wali zaman sekarang, kau jangan mengepek gitu. Ya. Dalam Quran mana ada cerita pembatalan? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dari Quran, kau nak batal lagi Quran? Dan inat, keras kepala, degil panggil. Kau cakap apa pun dia buat tak, mana ada dia kata, dia kuat kepala dia. Orang jin tak payah cakap macam ni. Tetapi jika dikenakinya dengan katanya itu lemah Allah Ta'ala, seolah dia nak lemahkan Tuhan pula, tak boleh jadikan wali daripada mengerti hamba itu wilayah pada masa sekarang ini, maka orang itu menjadi kafir dan amen. Seolah-olah nak melemahkan Tuhan, buat Tuhan tak boleh jadi nak nanti wali akhir zaman. Itu hak dia, bila-bila masa boleh. Kerana mengisbatkan lemah bagi Ta'ala boleh bawa kepada kufur. Ya. Sebab tu dalam hikam dia cakap kan, kalau seseorang kata aku boleh ke sampai makam ni, seolah-olah kau melemahkan kuasa besar Tuhan. Ya, dia pandang mungkin dia rasa diri dia teruk sangat, dosa macam-macam, buat apa dosa dia tak buat kan. Tiba-tiba terlintas, ya aku ni boleh ke sampai macam makam para awliya ni, seolah-olah kau nak lemahkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak tarik, perompak penyamun pun jadi wali. Kalau dia nak jatuhkan, dah wali pun dia boleh benam ke bawah balik. Balambak orang, kawan calang orang boleh terbang udara. Dia tak nak, dia tetap ada kes, boom, jatuh, kufur pula kan. Ya, kalau dia nak pun dia angkat. Sayyidina Umar radhiyallahu an sebelum Islam pernah anak ditanam hidup-hidup kan.
Tapi sudah Tuhan tarik dia jadi sayap kanan Rasulullah SAW, bukan jalan-jalan, ya. Tu kena Allah Ta'ala fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak lah. Lebay kata, kau pandai kata tak ada pula. Tu. Jadi kalau diengkarkan kelemahan Tuhan pula disabit, maka kufur tu wala ayazabillah. Mana tadi? Dan kuasa ia menjadikan dia menganugerahkan wilayah pada hamba-Nya, itu barang masa, ikut masa lah, dulu sekarang bila-bila boleh, kerana pada Allah Ta'ala itu masa sekarang seperti masa yang terlalu serupa ya dia punya. Kuasa ia menganugerahi wilayah, mana makam kewalian pada hamba-Nya pada masa yang dahulu, dan kalau ia menganugerah ia pada masa sekarang ini intah habis kalam ni, boleh tak ada apa-apa pun. Dan memperolehi wilayah mana ke makam kewalian dengan sebab mendapat dia, kerana rahsia itu terlebih, dia segera dianugerahkan Allah Ta'ala kepada orang yang mengerjakan yang demikian daripada orang yang tiada mengerjakan akan dia. Tetapi kata Syekhuna Al-Allamah, itu juga mubalagha, Allamah, mana orang yang lampau alim, Maulana Syekh Yusuf Arzi Misri rahimallahu ta'ala pada sallallahu radhiyallahu anhu, pada ketika ya daras ni kuliah dia dalam pengajian dia di Masjid Haram, Masjidil Haram dengan jawatan, ya, kau masjid baik itu. Dia kata apa, bermula pada mazhab ya sudah sadah sufi, bukan sudah baca sadah atau sufi, mana penghulu sufiah, kaul yang mengatakan menjadi wali itu boleh dengan usaha. Boleh sebab kita minta Allahumma ja'alni minal awliya, Allahumma ja'alna minal awliya, ya Allah jadikanlah kami di kalangan kekasih-kekasih Engkau. Tapi kena ikut jalan dia lah, jangan minta aja waktu tak ikut. Macam orang minta juga, Allahumma ahyini hayatul ulama wa amitni bimauti syahada, ialah hidupkanlah aku dengan hidup ulama, matikanlah aku mati syahid. Ajak belajar malas, ulama benda. Ya, ajak berjuang pun cabut lagi, syahid pada otak kau. Ya, jadi minta cakap tak serupa bikin. Bila kita minta, biarlah kena dengan cara dia. Mana kalau betul kita nak mengharungi jalan yang termulia dan para kekasih Allah, ikut jalan dia lah, memahami perjalanan dia dan mengharungi perjalanan dia, insya-Allah dibukakan. Menjadi wali itu boleh dengan usaha, iaitulah kaul yang muktamad tu pada mazhab mereka itu intah. Pada mazhab ahlillah, para arifin boleh. Sebab tu ala kurnia Tuhan, yang tak ada tutup apa makam nubuwah, kenabian tak ada. La nabi abad ni, tak ada nabi selepas aku. Dengan aku nabi kapi tu ni sesat. Kemudian kata mereka itu kebanyakan orang yang menjadi wali itu iaitulah orang yang mengusahakan dia dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Dia mendatangkan usaha dengan sungguh, dengan ikhlas, tapi jangan dia niat nak jadi, ya. Dan memerangi hawa nafsu, mana dia mengusahakan jalan tu, jalan usaha je lah, ya. Dan barang sebagainya daripada segala perkara yang fakir sebutkan di dalam risalah ni, supaya dia berjejak dengan 4 tauhid tadi, tauhidul af'al, tauhidul sifat, asma wa zat, ya. Dengan apa? Membanyakkan zikrullah, muraqabah banyak, insya-Allah Tuhan buka. Dan diperolehi wilayah, ya, dengan tiada mengerjakan itu nadirun, mana dapat makam tu tak ada makna usaha, Tuan tarik tu ada, boleh kuasa dia, tapi nadir lah, jarang berlaku, jarang berlaku maknanya. Bermula mazhab fuqaha menyalahi akan demikian, wallahu alam. Jadi masing-masing tu ada maknanya apa, tarjih masing-masing lah, ya. Sufi cara dia. Syahadan, satu lagi hasil kata Syekh masyaikhuna, kata Syekh daripada segala syekh-syekh kami, kutubuz zaman, wali kutub zaman dia ni. Siapa? Maulana Syekh Muhammad Ibn Karim qaddasallahu sirrah wa ridwanah, Syekh Karim As-Sammani, pengarang dekat Samaniyah tu, di dalam risalahnya di mufti kerajaan negeri Madinah tu, sengaja kata mufti Mekah, walhasil dia mufti besar tu, yang bernama Unwanul Jalwah fi Sya'nil Khalwah. Bermula memperolehi makam wilayah, dan abdal itu tiada diperolehi pada ghalibnya melainkan dengan mengerjakan rukunnya.
Bermakna boleh usaha. Kita buat rukun dia, ikhlaskan niat, insya-Allah. Ya, kita bersihkan dia kalbi, tuan-tuan hantar. Farik galbak mina arya yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kau kosongkan kalbi kamu dia makhluk, menghadap tepat ke dia. Dia penuh ke tak? Ya, yang masalahnya kita minta tapi tak buat kita. Ya, dalam kalbi kita tak kosong, berkeladak macam mana nak buat. Air pun nak tuang dalam cawan kena bersih. Ya, dalam pinggan makanan nak diisi kena bersih. Kalau tak bersih kita pun tak tuang. Apatah lagi Allah Ta'ala nak kurniakan futuhat macam-macam tu, kalbi kita siap je, insya-Allah dia hantar. Tak minta boleh bagi kan. Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Kita kosongkan dia hantar. Bermula mempunyai makam wilayah itu dan abdal itu dipulih dengan pada galibnya melainkan dengan apa? Mengerjakan rukunnya. Bermula segala rukun menjadi abdal saja. Rukun abdal. Ya, al abdal fi ummati khamsun wa fi riwayatin salasun. Wali abdal, wali gantian, mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang. Itu wali abdal. Ya. Yang tak boleh pakai wali bedal ni. Bila bedal dan ini abdal ya. Jika dikendaki Allah Ta'ala, 4 perkara. Pertama apa? Khalwah. Khalwah mana? Mengasingkan diri, kurangkan percampuran, termasuk dia. Yang kedua, lapar. Mana? Qillatu ta'am, kurangkan makan. Qillatu ta'am hiyal ibadah. Itu hadis Nabi. Mesikitkan makan adalah ibadah. Ada iza aqallu rajul atamma muli ajafu nuran. Besok orang kurangkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan ketiganya diam. Ya, jangan buat cakap popek-popek atau bercakap dia. Sekarang tak bercakap dengan mulut, cakap dengan tangan. Mesej tak habis-habis popok-popok. Baca kitab pun tengok mesej lagi. Kalau nak baca mesej dengan baca kitab, tak usah datang kuliah. Ya. Anak haramkan cara duduk dalam kuliah anak ni baca mesej. Kalau kau baca mesej, aku tak reda ilmu yang kau ambil. Ingat laki-laki perempuan, muslim muslimat. Ketiga anak sampaikan ilmu, kau baca mesej, aku tak reda ilmu yang aku sampaikan. Dunia akhirat aku tak reda. Kau pergi balik je lah. Ni ada siap belum baca kitab, tak kau lah otak kau. Lepas tu siap dalam handset pula letak atas kitab. Tak mengaji kau. Atas si Quran, bawa hadis Nabi, bawa hadis Nabi, bawa kitab. Ini kau letak handset kau atas kitab. Lepas tu kau aku tak reda juga. Siapa main mesej tak kira guna apa mesej dalam kuliah ni, aku tengok sekali lagi kau pergi balik. Biar aku mengajar 2 orang 3 orang tak apa. Aku tak reda. Kau ambil ilmu dalam keadaan kau main-main. Jangan buka mesej-mesej, tumpu tu betul. Ni banyak kita tengok kadang-kadang kita bengkak tengok. Tuan-tuan kalau mengajar murid kat sekolah, murid main-main kat belakang macam. Mula-mula kau baling dengan kapur, lepas tu dengan duster, lepas tu peluru panjang lah. Roll kayu roll kau baling kan. Tak ada tumpuan. Yang kau baca ni ayat Quran, hadis Nabi, kalam aulia. Ya, sambut dengan betul. Ya, beradab, kosongkan hati, tumpu tu betul. Ni kau cetak mesej. Kau nampak sekali mesej kau halau keluar je. Ya. Kau nampak je apa mesejnya, kau halau keluar, pergi balik. Kau jangan datang-datang di kuliah kau pergi cari guru lain. Faham? Ya. Tak akan berkat. Tak ada berkat kalau kau mengaji ni, kau nak main mesej tadi. Sila tutup handphone dan letak handphone. Jangan pegang pensil. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Al-ilmu sayd, ilmu ni ibarat pemburuan yang liar, kancil, apa lagi yang memburu apa? Napu, tak kira kan, liar, nak tangkap payah. Maka tambat dia ada pun dobit dengan catatan, itu penambat dia. Jadi ilmu yang kau dapat, catatlah. Ya, sayyid suyudak bihibalil wasiqah, maka tambat binatang buruan yang kau dapat dengan tambatan yang kukuh. Mana dobit betul-betul. Ada juga dobit, tapi dobit macam apa? Ekor nyamuk. Besok dia ini ekor nyamuk kau tulisan aku. Macam tulisan doktor. Mana catat tu betul. Ya, tambat ilmu dengan catatan. Sebab bila mengaji kena bawa catatan, kena ada pensil, kena ada bolpen, pena kena ada. Ya, apa penting dobit tanda. Itu cara orang mengaji. Ya. Ini bersandar. Main mesej pula. Oh, aku cukup pantang tu mesej. Kalau kuliah main mesej, silap aku baling dengan dia. Yang kau tunggu saya, dia baling dengan air botol, dia baling tu. Tu. Habis tu. Ya, ingat ya. Aku haramkan dalam kuliah ni kau main mesej. Jangan main mesej boleh keluar. Dan jangan datang-datang kuliah ni lagi. Aku tak reda dunia akhirat ilmu kau ambil kalau kau main mesej dalam kuliah ni. Jangan pergi cari guru lain. Aku bukan pandai. Kalau kau cari alim, aku bukan orangnya. Ya, kalau kau nak cari abid, aku bukan orangnya.
kau cari orang lain banyak lagi. Ya. Ni kita majlis muzakarah aje. Faham? Mesej-mesej aku pantang betul. Aku tak aku dunia akhirat aku tak aku. Siapa yang main mesej dalam kuliah ni, aku tak aku anak murid dunia akhirat. Kau pergi cek urus lain. Habis. Seperti kata Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi, ni sultanu awliya wali besar. Ya man arada manazilal abdal min ghairi qasdin minhu lil a'mal la tatma'anna fiha falasta min ahliha in lam tuzahimhum 'alal ahwal. Baitul wilayatu qussimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdal. Ma bainal sumtin wa'tizalin daimin wal ju'u wasyahru wat tanzihul ali. Artinya, hai orang yang menghendaki akan segala martabat abdal, ya, daripada tiada menyengaja daripadanya bagi segala amal. Kau nak wali abdal, beramal malas, selawat malas, kan? Kau nak wali abdal, ni tengok ni. Jangan engkau sangat harap mendapat akan dia, maka bukan engkau ahlinya. Kalau kita malas beramal, jawab dia kau bukan ahli. Dulu lagi dah, namun kau tak dicatatkan maknanya. Dan jika tiada engkau kerjakan akan segala amal mereka itu atas segala halnya, tak ikut jalan dia, bermula ya bait wilayah, rumah wali itu, rumah kewalian tidak membahagikan akan segala rukunnya, ya, telah membagikan segala rukun dia. Nak masuk rumah para awliya, mana jalan-jalan para awliya ada rukun dia. Segala penghulu kita dalamnya daripada segala abdal. Segala penghulu-penghulu kita tu, awliya-awliya, imam-imam turu, tarekat-tarekat sufi tu, wali-wali besar tuan tu. Ya, bahkan menjejak darjat kutub-kutub besar, bukan sekadar abdal, kutub lagi besar, ya. Iaitu barang yang ada di antara diam dan khalwah. Mana rukun dia? Diam, jangan banyak bercakap. Ya, pastikan bercakap itu malaikat kanan dia tulis, jangan malaikat kiri. Itu maksudnya. Kalau terbabat kita bukan nabi, kan tersilap cepat istighfar balik. Ya, banyakkan zikir daripada berbual, daripada main mesej betul kan. Tu. Iaitu barang yang ada antara diam dan khalwah yang kekal. Mana lazimkan akan kita kurang bercakap. Sebab Nabi kata iza kasral kalam kasral hata wa iza kasral kata kasral zunub wa iza kasral zunub panar aulabi. Bila banyak bercakap banyak silap, bila banyak silap banyak dosa, bila banyak dosa neraka itu tempat dia. Ya. Kemudian banyakkan khalwah, mana mengasingkan diri untuk kita muhasabah. Ya, buat pergaulan-pergaulan akhir zaman ni banyak tidak memberi faedah apa-apa pun. Allah, seorang wali kan di murakabah, dia pakai habwah, tu habwah, dia macam tali pinggang, diikat, diduduk, angkat kaki, diikat. Di murakabah lepas asar, dekat maghrib kan, pum, baru dibuka. Dibuka aja, dia keluar apa? Ilqa'un nas la yufidu syai'. Ya, itu hari dia dapat. Dia buka di murakabah, dia kata ilqa'un nas la yufidu syai'. Berjumpa dengan manusia ni hapah pun tak ada guna itu. Biar aku cari berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itu dia, keluar mulut dia, pum, ilqa'un nas la yufidu syai'. Ya, sebab cakap berjumpa manusia macam-macam cerita yang bukan. Ya, yang menggelapkan hati kita lagi ada. Baik kita menghadap terus diri kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kemudian yang ketiga apa? Dan lapar. Apa lapar? Kurang makan. Makan tu setengah luqaimatun yukimna sulbah. Itu dalam hadis sahih. Nabi kata makan beberapa suap saja. Ya, sekadar-kadar untuk mendirikan tulang belakang, man sekadar mengambil kesihatan. Kita makan rasa dah sihat dah cukup. Jangan titik lagi tuan ni. Tu. Dan lapar, mana kurang makan, bukan tak makan. Dan juga menyucikan Tuhan yang tinggi intah. Maknanya apa? Dia mentanzih, sentiasa duduk dalam mensucikan Tuhan daripada kekurangan, dengan mana sentiasa membesar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pakaian para awliya. Kalau ada ni, insya-Allah dibuka pintu makrifat oleh Allah Ta'ala. Dan arti mujahadah itu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Apa saja unsur nafsu kita kerat. Sebab dia adalah hail, pendinding antara kita dengan Tuhan.
Sebab tu ukhruju minan nafs ya ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Ya, keluar daripada nafsu tu nikmat paling besar. Berarti dihijab dinding engkau dengan Tuhanmu. Bila kita boleh maknanya kerat dia, maka nikmat besar. Dan arti riadah itu apa? Ni riadah batin, bukan riadah zahir tu berlari kelepuk tu. Ya, ini riadah rohani itu, mengerjakan ibadah yang berat, bangun malam, zikir banyak, baca Quran banyak, ya, muraqabah banyak, atau semua benda berat, lawan titik dia kepada nafsu, seperti khalwah dan puasa, mengurangkan makan dan minum, kurang tidur dan kurang berkata. Semua tu nafsu seronok tu, makan banyak, tidur banyak, cakap lebih, semua nafsu. Kerat. Kita kerat aja, insya-Allah luas perjalanan dia. Ya, lagi banyak kita tebas, jalan lagi luas, lagi mudah berjalan. Mula jalan kampung sangkut-sangkut, kita tebas-tebas jadi jalan kampung. Tebas lagi licin besar lagi jadi highway, berdesup dia bikin kan nak jalan mirip-mirip dia jalan highway. Para awliya pun jalan rohani macam jalan highway tu, berdesup. Dia tekan gear sap sekali dia. Kita pula jalan kampung jadi sangkut duri, macam-macam sangkut. Tebas banyak. Ni tebas ni. Ya, kena nafsu kita tebas. Kurang makan, kurang tidur, kurang khalwat. Insya-Allah cepat dialah perjalanan dia sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata, dan barang yang sebagiannya daripada sebagai ibadat dan berat atas nafsunya, ya. Dan itu di antara mana ni. Dan arti muraqabah tu apa? Raqib annallaha yaraq. Raqib annallaha ma'ak. Ya. Muraqabah kalau Ta'ala sentiasa melihat, sentiasa bersama. Arti muraqabah tu, hamba iaitulah hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya. Arti muraqabah di sini banyak pentafsiran. Di sini si Muhammad Nafis kata apa? Itulah hamba yang keluar daripada daya dan upayanya. Kita duduk, kita zikir tu pandang betul-betul, ya, bahawa matikan daya kita dalam memandang daya Allah, matikan upaya kita dalam memandang upaya Allah. Mana matikan haul kita dalam memandang haulillah, matikan kuwah kita dalam memandang kuwatillah. Ya, tarik tasbih dalam tu muraqabah, perhati. Mau sedap dan sikit-sikit. Tuan-tuan buat setengah jam. Fokus. Tak boleh buat 1 jam. Kalau buat setengah jam tak boleh, buat suku jam. 10 minit cukup tuan. Latih. Ya. Buat 10 minit, betul-betul kosongkan kalbi dari yang lain, betul-betul menghadap tepat ke dia dan minta Ta'ala curahkan madat, fight limpahan dia, ya, minta betul-betul dan pasang rabita betul-betul. Kita guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan nur dan tiap-tiap latifah, ya, pada guru, latifah kepada Rasulullah SAW, bayang betul-betul muraqabah kan, ya, insya-Allah terbuka dan 10 minit tuan-tuan rasa dah, ya, sedap lagi tambah lagi 20 minit. Ya, betul, tambah lagi setengah jam. Akhirnya insya-Allah dapat 1 jam dah besar. Ya, 2 jam. Akhirnya sentiasa dawa muzik, itu tanda hub kasih. Dia mesti dawa muzik. Kadang kita nak speed sekali 24 jam, kalau mungkin tak terlahat. Buat sikit-sikit lah dulu. So 10 minit, 5 minit buat. Habis suri pun 1 minit. Tu pun tak dapat, cuma tengah jam belakang. Ya, 1 minit tu tengok jam, betul-betul fokus. Insya-Allah dia ada rasa ni. Ya, masalah kita tak fokus ni payah dapat. Buat kerja sambil-sambil tak jadi dan dia kena fokus. Dia panggil istighal qalbi, tumpuan qalbi itu. Tu. Jadi maknanya memandang, hapuskan daya upaya kita dengan memandang daya upaya Allah Ta'ala yang menyusun, kerana mengintai, itu muraqabah, ya, mengintai bagi hak Allah Ta'ala, kemudian berpaling daripada yang lain. Kita tumpu tu, hilangkan yang lain. Itu dipanggil, kita buat muraqabah. Ma'iyah ke, ya, kesertaan tu kita pandang, kita serta dengan iradat dia, kudrah dia, ilmu dia, dia punya apa, sama basar, pokok betul-betul, ya, sehingga kita rasa dia betul-betul tenggelam. Dia akan rasa dia kata istighal, dia akan rasa apa, istighraqul qalb, tenggelam hati itu dengan dia, baru dia rasa lazat. Lagi pula karam, karam dalam lautan musyahadah, ya, syuhud mata ru'yatul basariyah. Bila kita kekalkan maknanya pengintaian kalbi dengan dia, maka dia akan buka musyahadatul qalbi, ya, merasakan pandangan dalam kita dengan dia, tinggi tauhid yang berbagai, sama ada musyahadah, af'al, asma' dan seumpamanya. Maka tiada hasil muraqabah itu melainkan dengan melazimkan zikir. Zikir tak lain kan, zikir kena sentiasa jalan aja, kemudian tambah top up dia dengan muraqabah.
Iaitulah keluar daripada zikir itu akan yang lain daripada Ta'ala, buang. Seperti bahawa sentiasa ia ingat akan Allah. Ya, sentiasa, tidak ada. Man arafallah syahidahu fi kulli syai. Siapa kenal Tuhan, dia syuhud Allah Ta'ala dalam tiap-tiap sesuatu. Di mana saja mata dipandang, mata dalam buka terus. Itu semua dipanggil Allah Ta'ala sebagai fa'ilan wa mudabbiran. Tuhan yang menjadi dan mengatur semua ni. Sampai betul-betul dirasakan lazat dia dengan Allah Ta'ala. Dan mengintai, memerhatikan kalbi dia. Ulama' selalu buat misal macam tikus lapar nampak, kucing lapar nampak tikus. Kucing lapar dia cari tikus, tengok ekor tikus celah lama dia pun fokus tu, tengok ketepuk lantai pun dia tak perasan. Itu sekuang-kuang kalbi kita dengan Tuhan sentiasa rakib, murakabah. Dan selama-lamanya ia belum lagi hasil baginya musyahadah. Maka apabila sudah hasil ia tiada berkenaan lagi kepada zikir, akan dia tetap disebut, iaitu padahal ia berpandangan. Jadi kalau orang dah betul-betul tetap tamakun dalam murakabah, ya, kita nampak lisan dia pun tak zikir, dia senyap, dia pandang. Ya, pada Babu Salam tasbih dia tak pegang. Dia senyap, dia tunduk aja dah, sap jalan terus. Kita ingat dia tidur. Ya, dia tunduk rupa orang tidur, rupa dia tengah syuhud dengan Allah Ta'ala. Kita pula tarik macam zikir, rupa tidur dalam. Dia terbalik. Dia baik jalan dua-dua lagi baik. Jalan-jalan. Ni syiar. Tertarik jalan tu syiar. Dalam dia hakikat jalan. Ya. Pernah ditanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, Tuan Syekh dah usul ila Allah peringkat tinggi masih pegang tasbih. Dia kata dengan sebab tasbih aku sampai Tuhan, apa pula aku nak buang? Itu jawapan dia. Ada setengah menyatakan dan qadar lazat apa tunjuk diam menjela pun ada juga. Masing-masing no comment. Bak nak pegang tak pegang no comment. Yang penting dalam tu. Dalam jangan kosong. Ya, penuhkan sentiasa. Dia lagi tarik balik, dia lagi tarik balik. Minta tolong dengan Ta'ala. Dan jangan kita zikir kita rasa dari kita. Ya, kita gerak terasa semua dari dia, kurnia dari dia. Kalau kita rasa kita je kan memang cepat bosan. Ya, penat dan macam-macam. Tapi kita karamkan rasa afal dia je, situ ada kelazatan khas Tuhan akan beri. Allah. Maka apabila sudah hasil ia musyahadah, tiada berkendak ia kepada zikir akan dia. Zikir abil lisan. Tetapi disebutkan dia pada hal ia berpandangan. Dengan syarat dia ada syuhud musyahadah. Jangan dia tak zikir. Macam zikir, anak musyahadah. Gua musyahadah pun tak ada, kosong. Ya, kalau betul-betul musyahadah tak apa. Pada makam inilah isyarat kata setengah arif billah, ana atubu min qawli la ilaha illallah. Aku bertobat daripada mengata la ilaha illallah. Ni wahabi dengar lagi kadang. Orang suruh la ilaha kau bertobat pula. Maksud dia, kita nak maksud. Maksud dia apa? Setelah dia diberikan natijah daripada makam tahlil la ilaha illallah, dia dah dapat natijah dia apa? Syuhud dengan Tuhan. Maka maknanya tak payah lagi lah dia buat nafi isbat tu sebab dia dah pergi atas. Pada kehasilan kita menafi isbat nak menghasilkan tauhid dengan Tuhan. Sekarang musyahadah tu dah kamal tauhid dia. Dia tak pandang lain dia dengan Tuhan ni, dah apa lagi? Itu maksudnya. Ya, bukan dia menolak tak ada kata la ilaha illallah, bukan. Habis. Dan kata satu lagi, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an, lawih tajabtu, sekiranya aku terhijab an rabbi, daripada Tuhanku, satu saat aku terhijab, lahzatan wahidatan ma adadtu nafsi minal bashar. Allah. Ya, jikalau aku terdinding, terhijab, terlupa Tuhan sekelip mata je, satu saat aku terlupa, saya tidak aku bilangkan diriku daripada manusia. Tak manusia pun kan, haiwan. Ya, mana aku ingin dia letakkan dia. Kalau aku terlupa Tuhan sesaat, aku tak kira aku ni sebagai insan. Ya, taraf aku dah macam haiwan. Itu maksud dia. Menunjukkan apa ni? Dia sentiasa alat dawam tu, dia kata apa? Azik alat dawam, zikir atas dawam, sampai didapat akan apa? Al-uns, berjinak. Lepas jinak baru dia apa? Dia masuk yang tinggi sekali, an-nihayah. Ya, nihayah dia apa? Iaitulah alla tara ilal haq, dia tidak memandang melainkan al-haq saja. Atau kalbi dia. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad. Allahumma khair. Fa inna khairan Allahumma hakimna. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Yeah.